Alright, balik lagi bersama saya. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Alif bin Anas dari J4 IHS 1103C dan merupakan pelajar semester 3. Hari ini saya akan membentangkan tentang tokoh Islam yang terkenal dalam bidang sains dan teknologi, iaitu Ibnu Al-Haytham. Yang pertama saya akan ceritakan tentang latar belakang beliau. Yang pertama, nama sebenarnya ialah Abu Ali Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Haytham. Beliau juga dikenali sebagai Ibnu Al-Haytham, ataupun di dunia barat beliau dikenali sebagai Al-Hazim. Seterusnya beliau dilahirkan pada tahun 365 Hijrah bersamaan 965 Masihi di kota Basrah, Iraq. Pendidikan awal yang beliau terima iaitu di kota Basrah dan juga Baghdad. Seterusnya, antara ilmu yang beliau mahir iaitu ilmu fizik, matematik, dan juga beliau mahir dalam bidang optik. Seterusnya, beliau meninggal pada tahun 1395 Masihi ketika usianya dalam lingkungan 74 tahun. Seterusnya, karya yang terkenal yang dihasilkan oleh Ibnu Al-Haytham ialah Kitab Al-Manazil, iaitu kitab optik yang dihasilkan bermula daripada tahun 1011 hingga 1021 Masihi. Salah satu kandungan yang berada di dalam kitab tersebut ialah teori penglihatan, iaitu terbagi kepada dua, iaitu teori pancaran dan juga teori intromisi. Teori pancaran yang disokong oleh Euclid dan Ptolemy mengatakan bahawa penglihatan bekerja dengan mata dalam penghasilan sinaran cahaya, manakala teori intromisi yang disokong oleh Aristotle dan juga pengikutnya mengatakan bahawa terdapat bahan-bahan fizikal yang memasuki mata dari sesuatu objek. Seterusnya, teori intromisi daripada Ibnu Al-Haytham ia seakan-akan mirip dengan Al-Kindi, di mana ia menyimpang daripada teori Aristotle yang mengatakan bahawa setiap bahan berwarna diterangi oleh apertura cahaya yang sangat lurus yang diperoleh daripada titik tersebut. Seterusnya, cara kehebatan dan sumbangan Ibnu Al-Haytham ialah yang pertama, melalui teori hukum pembiasan, di mana beliau telah menemukan hukum pembiasan yang menyatakan bahawa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya bersamaan dengan sudut masuk. Selain itu, pada zaman sekarang, hukum ini dikenali sebagai hukum pembiasan Snell, yang diambil sempena nama ahli fizik Belanda, iaitu Wilbrod Beroegen Snell. Seterusnya, sumbangan kedua ialah beliau telah menghasilkan teori penglihatan, mana beliau telah membuat salah satu kajian
kajian dengan meletakkan optik pada batu asas yang kukuh. So, melalui kajian beliau telah mengkaji gerakan pancaran cahaya, ciri-ciri bayang dan juga imej yang terhasil. So, selain itu, beliau telah menolak teori pancaran yang disokong oleh Euclid dan Ptolemy yang mengatakan bahawa manusia melihat benda melalui sinaran cahaya dari matanya. Akan tetapi, menurut beliau, objek yang memantulkan cahaya kepada mata manusia. Dalam penghasilan teori pembiasan cahaya, beliau telah membuat salah satu kajian di mana beliau telah menggunakan segi 4/7 pada permukaan pembiasan cahaya beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkan teori tersebut pada dunia barat. So, kesimpulan yang saya peroleh daripada tokoh Islam iaitu Ibn al-Haytham ialah beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang mahir dalam bidang sains, yang mahir dalam bidang matematik, fizik dan juga optik, yang disegani oleh masyarakat di zaman beliau. Seterusnya, ilmu optik yang dihasilkan oleh beliau diguna pakai sehingga ke hari ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam penghasilan cermin mata, kata cembung dan juga kata cengkung yang dapat membantu masyarakat mengatasi masalah rabun jauh dan juga rabun dekat. So, selain itu, aplikasi yang menggunakan teori ini ialah mikroskop yang digunakan oleh para saintis dan juga doktor-doktor untuk mengenal pasti sampel-sampel sel dan juga kuman yang sangat halus dan tidak boleh dilihat oleh mata kasar. So, selain itu juga, tokoh-tokoh Islam juga telah memberi banyak sumbangan kepada, khususnya dalam bidang sains dan teknologi pada hari ini yang makin berkembang pesat. So, akhir sekali, sebagai penuntut, kita boleh mencontohi sifat-sifat tokoh-tokoh Islam yang gigih mempelajari ilmu demi kemajuan diri dan juga negara. So, oleh itu, kita dapat meningkatkan mutu pembelajaran kita di samping dapat mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar dan juga menonton. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.